Kalau saya boleh teruskan untuk menjemput panel yang kedua, ya. Kalau ikut sekuan ni, Datuk Prof. Zainal sampai dulu UTHM. So saya bagi laluan Prof. Zainal dululah. Zainal 2004, Datuk 2008. Jadi Prof. Zainal adalah antara individu yang telah bersama kita pada peringkat awal tahun 2004, dan pada ketika itu sebenarnya diwujudkan KUITO pada masa tahun 2000 itu adalah sebagai salah satu universiti teknikal, Datuk Prof, iaitu lain daripada universiti yang wujud sebelum itu, ya. Jadi sepatutnya kita melaksanakan program-program yang lebih berbentuk practical oriented, ya, ataupun dalam bahasa Jerman dipanggil Fachhochschule, ya. Itu dia punya matlamat diwujudkan 4 technical university itulah yang apa tu UTHM, UTM Melaka, UNIMAP Perlis dan juga UMP Pang. Jadi Prof. Zainal adalah antara individu yang terlibat secara langsung dalam melaksanakan, memantau keberkesanan dan juga hasil daripada program-program yang berbentuk teknikal ini ataupun program-program teknologi kejuruteraan, ya. Dan kita maklum sekarang ni kita ada satu fakulti teknologi kejuruteraan. Tapi pada peringkat awal itu diwujudkan tahun 2000 sebenarnya diwujudkan antaranya 2 fakulti yang utama, fakulti kejuruteraan dan fakulti teknologi kejuruteraan. Tapi selepas itu kita U-turn, kita jumutkan fakulti teknologi kejuruteraan, ya, dan kita tukar branding kepada 3 fakulti yang konvensional, iaitu FKAS, Fakulti Kejuruteraan Awam, Fakulti Kejuruteraan Elektronik, Fakulti Kejuruteraan Mekanikal, dan teknikal. Teknologi kejuruteraan itu embedded dalam fakulti itu sebagai satu yang agak tidak begitu meja. Jadi bagi Prof, kalau boleh saya minta yang bagi Prof mengupas sedikit perkara-perkara berkaitan dengan technical university dan program teknologi kejuruteraan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih saudara Prof. Hashim sebagai moderator, dan terima kasih kepada Sekretariat UTHM yang menjemput saya hadir bersama kali ini, yang diketuai oleh Tuan Haji Bahrum, dan juga saya ingat Ketua Sekretariat Keseluruhan Program tu, Puan Hafifah, yang saya hormati Saudara Tarmizi dan ahli-ahli panel kita lah, dan semua hadirin sekalian ni. Saya jangka bukan semua yang kenal saya sebelum ni ataupun bersama dengan saya semasa saya berkhidmat di sini. Saya berkhidmat di sini sependek sebenarnya tempohnya. 1 term kurang 2 bulan. Ada magicnya itulah. Walau macam mana pun penglibatan saya untuk menjadikan UTHM ini sebenarnya sebelum tu lagi lah. Masa itu terlibat. Saya bekerja di behind the scene. Saya memang duduk sebalik tabir daripada lama lah. Akhir-akhir baru menjelma daripada tabir. Even penubuhan 4 buah universiti teknikal ni, saya pengurusikan untuk menyediakan kertas kabinet. Sampai ke kabinet kertas itu. Yang kita masuk terakhir itu ialah KUITO dan yang Melaka lah. Tapi Melaka tu agenda pertama dulu, jadi dia jadi nombor 2. Begitu. Sebenarnya kita nak tubuhkan kalau boleh serangkaian universiti pada masa itu. Sebab saya mau pengurusikan bagi pihak kementerian menyediakan kertas kerja, study, pergi kaji di Jerman, di Perancis, semua duduk di sana tengok macam mana reality berlaku dalam konsep pembelajaran melalui pengalaman dalam reality translationnya, begitulah. Jadi duduk di sana tengok untuk menyediakan kertas kajian itu. Dan kajian itu dikemukakan kepada siap untuk di kabinet, diserah kepada kabinet tahun 89 sebenarnya. Ini bukan 99. Dan tahun 2000 start masuk sebagai kertas untuk dibawa ke kabinet seterusnya lah. Itu latar belakangnya lah.
Tapi the meantime, sebelum kita menjadikan Quito sebagai rasmi, saya juga memantau perkembangan akademik daripada daripada UTM untuk membangunkan program akademik di sini. Wakil tetap yang selalu mesyuarat dengan saya ialah Prof. Hashim, selalu mesyuarat dengan saya untuk membangunkan sistem akademik di sini, dan Datuk Mano juga pernah jadi wakil untuk membuat persediaan sekiranya ada peluang universiti ini diberi autonomous, mana sistem akademik ada. Sebab saya dekat UTM tu membangun sistem akademik daripada awal lah. Itu latar belakang saya lah, sebab tak tahulah rezeki saya diberi peluang begitu kan. Daripada awal maksudnya daripada sistem penggal sampai sistem semester, membangun sistem semester dan seterusnya membangun macam-macam sistem lah. Jadi akhirnya kita juga menyumbang kepada pembangunan universiti yang lain lah. Jadi sebab itulah saya suka mengatakan Quito juga menjadi tempat saya belajar banyak perkara, sehingga saya disuruh jadi benda lain pula lepas tu kan. Jadi itulah sebenarnya, dan sehingga hari ini, dan UTM tetap tak benarkan saya ke mana-mana. Saya sekarang diikat di UTM. Dia dah bagi anugerah. Lepas tu UMK berebut nak bagi juga. Baru ni saya serah diri, dia kata bagilah nak bagi anugerah. Tapi UTM dah bagi lebih kurang Prof. Ismail jugalah dulu. Lepas tu dia ikat sebelum habis ke mana-mana, surat tawaran dah bagi, jangan pergi ke mana-mana, kalau selesai tugas sana UTM. Itu boleh buat apa sampai hari ni lah. Tapi sebenarnya itulah sebabnya, sebab saya bermula dengan membangun UTM, ITK pada masa itu bersama Prof. Ismail juga, dan juga terlibat membangun universiti ini dan juga membangun yang lain. Jadi mereka ni kata eloklah duduk sana, orang boleh numpang. Saya tak tahu apa yang boleh tumpang lah. Alhamdulillah dari saya latar belakangnya begitu. Cadangan penumbuhan universiti pada masa itu dipanggilnya College University, sebenarnya berfokuskan program akademik yang memberi penekanan kepada terminologi yang kita guna selepas itu, ialah practice oriented graduate. Kalau kita tengok betul-betul, pada permulaan kita gunakan hands on, tapi kita ada clash dengan pihak badan profesional. Sebab hands on dia kata tak ada kurang minds on. Itu bahasa apa saya tak tahu lah kan. Jadi kita tukar. We don't want to use hands on. Sebab tu dalam kampus ini kita tak guna hands on dalam tulisan rasmi. Bercakap kita boleh lah bercakap kan. Tapi sebenarnya agenda utama dulu, beberapa universiti yang kita buat ini, rangkaian universiti ini sebenarnya akan melahirkan shop floor engineers. Kalau dalam bidang engineering kita panggil shop floor engineers, kalau old language for the UK term lah. Maknanya mereka ni ready to work when they are out from university. Jadi dengan sendirinya kalau kita tengok di situ, cabaran kepada kita ialah bagaimana nak menyediakan platform pengajian supaya mereka diberi pendedahan pembelajaran melalui learning by doing kind of concept. Ini sebenarnya. Jadi kesemua agenda 4 kolej universiti pada masa itu adalah kepada arah itu. Dan kurikulum direka bentuk ke arah itu. Dan kajian-kajian selepas itu pun confirm kita perlukan ramai lagi graduate yang ready to go to the market without much of training. Ini yang agenda yang besar yang kita nak. Dan sehingga hari ini alhamdulillah masih lagi ke arah itu. Sedikit simpang berlaku tu kerana kita ada sedikit kekurang pahaman ataupun penerimaan oleh badan profesional tahun 2002 tak silap. Dia terus mengatakan program yang kita nak cuba buat ni tak boleh diguna pakai untuk mereka lah. Dia tak kira negara nak, dia kira mereka nak. Ini agenda besar. Sebab itulah kita mula gerakkan satu lagi gerakan, menubuhkan badan profesional baru iaitu MBOD. Sehingga realiti 10 tahun kemudian, lebih 13 tahun kemudian, sekarang baru ada. Jadi itulah sebenarnya kisahnya. Dan kita dalam mengurus akademik ini sangat-sangat kebergantungan dan juga harapan kita supaya badan-badan profesional memberi sokongan. Tetapi dalam kes pembangunan universiti termasuk Quito pada masa itu, kita mendapat halangan.
oleh badan profesional. Sehingga kan dia kata tak apa, kita tak nak terima you all, dan dia tidak mahu recognize, dah cadangan awal tak mahu recognize program kita. Sebab tu kita kena cari cara. Tetapi in the meantime, tahun 2002-2003, saya bersama-sama dengan tim sini juga sebenarnya, kita di tour program akademik di semua college universiti. Mana kita tambah pengisian tu supaya memenuhi kehendak BEM, Board of Engineer. Kita tambah. Sebab tu kadang-kadang orang tanya yang mana satu kita dah buat sebelum ni dan nak buat pula sekarang. Masa itu kita cuba fulfill kehendak BEM sepenuhnya supaya dia dapat buat recognition. Tapi in the meantime, kita tetap dengan agenda kita. Graduate kita berbeza dengan conventional university. Tapi takkanlah kita fikir begitu saja berbeza, tetapi tidak ada manfaat atau kelebihan mereka. Sebab itu kita kata, adakan satu lagi badan profesional yang memberi pengiktirafan kepada mereka yang berkenaan. Selepas itu adalah timbul kegunaan terminologi yang ni menjadi lebih mantap seperti TVET dan seterusnya lah, kan? Jadi kita menyesuaikan keadaan itu. Jadi alhamdulillah hari ini kita Board of Engineer recognize program saluran ini dan boleh menjadi professional engineer mengikut mereka. Dan board juga boleh recognize program ini. Jadi boleh ada pilihan lah. Itu secara mudah kita sebut. Saya juga full member professional engineer for long time dan juga full member board. Sekarang ini pun mula nak kata yang mana satu je nak ni. Tapi untuk memahami dunia permintaan di luar tu lah kan, di luar dari pihak badan profesional lah. Jadi terpaksa kita cuba tengok yang mana satu lah. Tapi hasrat kita masih terus, sebab kalau kita baca dalam agenda pembangunan sumber manusia sekarang ni, tetap memerlukan mereka yang ada kemahiran yang sudah dilatih dan juga ada pendedahan begitu untuk sambung perkhidmatan atau karier mereka di luar sana. Jadi masa di universiti kita sepatut beri pendedahan kepada learning by doing, and then also banyak approach lagi lah. Jadi itulah sebenarnya. Dan sebab itu juga pada masa yang sama saya banyak terlibat dengan kementerian. Kita juga menggarap agenda seperti kemahiran Asiania, soft skill. Di dalam itu kalau tengok sebenarnya kita nak melahirkan graduate kita yang lebih daripada fundamental akademik, ilmu asas dia. Kita nak yang nilai tambah supaya mereka ni ready to go to the market. Antaranya seperti tadilah kebolehan komunikasi, kebolehan berinteraksi, team working, semua itulah kan. Jadi sebab itulah juga saya dive sikit ke tempat satu lagi stage. Kita juga dalam itu kita masukkan kemampuan keusahawanan dalam soft skill itu kan. You perhati tengok permulaan kita rancangkan soft skill dulu. Jadi di sini kalau kita tengok sebenarnya kita dah lancarkan isu kemampuan keusahawanan ni kepada pelajar. Sebab kita membawa pelajar-pelajar kita di sini masa 2004 dan seterusnya untuk mereka menghayati dan mengenal pasti permasalahan dalam bidang mereka di luar sana. Apabila mereka ni diberi pendedahan, sama ada kita panggil macam program INSEP, program masih ada lagi kan. Itu sebenarnya ialah pendedahan untuk mereka memahami permasalahan di luar dengan sebenarnya. So mereka ni telah diberi pendedahan untuk mengenal pasti peluang-peluang yang ada, ataupun kita panggil opportunity recognition capacity to build up within the student. Ini sebenarnya nilai keusahawanan. Kalau orang baca another angle, kita dah beri kepada masa kita gerak kerja untuk menukar cara pendidikan di college universiti, ialah sebenarnya kita dah insert isu keusahawanan. Sebab mereka ni tidak lagi melihat benda tu seperti melihat secara lurus begitu, tetapi dia kena melihat dalam beberapa angle dan beberapa pandangan yang lain. Itulah nilai keusahawanan yang kita nak. Sebab itulah bila saya diminta membangun yang baru satu lagi di Kelantan, the trust is universiti ini adalah universiti keusahawanan lah. Itu agenda sebenarnya, dan kita bawa keusahawanan itu ke peringkat sentral lagi sekali dengan mengatakan direct, sehingga kan peringkat sentral juga mengarahkan semua universiti menggarapkan nilai-nilai keusahawanan sehingga kan ada 2 kredit
wajib dan seterusnya lah. Itu sebenarnya usahanya. Sebenarnya bermula dengan pemikiran kita, kepahaman kita tentang mengapa latihan-latihan di Jerman, di Perancis contohnya, dan Switzerland, mereka ni keluarkan graduate dan sangat independen. Nilai dia dah ada sebab mereka telah didedahkan dengan opportunity di luar sana. How to recognize the opportunity bila dalam bidang berkenaan. Kalau di sini kita mula dengan program program itu dalam melalui INSIAP program. Contohnya pelajar civil engineering dibawa keluar, cuba bangunkan rumah kecil untuk orang kampung. Daripada perancangan kerjanya sehingga ke perolehan barangnya, sehingga membangun bangunan, sehingga ke serah bangunan. So mereka fikir semua tu ada realiti, peluang-peluang yang mana yang patut mereka mengambil perhatian dan seterusnya. Jadi isu pendidikan di sini sebenarnya masa itu ialah untuk meningkatkan keupayaan pelajar dalam inverted comma sekali lagi, hands on kind of thing lah. Itu sebenarnya agenda yang kita bawa. Sebab itu semua bidang di sini perlu adakan program bersama industri, dia ada disebut juga, atau bersama masyarakat ada disebut. Sebab mereka ni sepatutnya yang begitu. Sebab itu satu lagi kaedah kita terima satu ketika ialah kita menggunakan konsep SLDN, Sistem Latihan Dual Nasional atau National Dual Training System, NDTS. Itu pun sama. Di Jerman dia ada satu skim perkara ni, iaitu universiti bekerjasama dengan industri melatih pelajar. So kita terima juga konsep itu dan kita dapat fund untuk tujuan memulakan di Malaysia melalui Kementerian Sumber dan Kuito pada masa itu. Ini sebenarnya adalah usaha meningkatkan kemampuan pelajar kita lah. Dan dengan sebab itulah staf kita perlu juga ada kemahiran profesional. Kita nakkan itu. Dan satu lagi kumpulan staf yang kita buat masuk masa penubuhan kolej universiti ialah teaching engineer. Itu kali pertama GPA lulus, nama dan juga skim itu. Sebelum itu tidak panggil khusus kepada mereka tu dan syarat-syarat masuk tidak sebegitulah. Sebab itu kita panggil jurutera pengajar. Sebab kita kata dalam melaksanakan pengajaran yang baik, pengajar juga mestilah ada pengalaman sebelumnya. Kalau pengalaman teori itu semua dah ada kan. Jadi itulah sebab agenda GPA pun terima pakai. Dan antaranya yang awal membawa masuk jurutera pengajar ialah Kuito lah pada masa itu kan. Dan sekarang sudah ada perubahan-perubahan skim itu isu-isu yang terkini. Tetapi macam mana pun niatnya begitu. Bagaimana untuk mengeluarkan pelajar yang ready to go to the market. Satu dari segi kepakaran profesionalnya, kemahiran profesionalnya, dan satu lagi kemahiran insaniahnya. Dalam bahasa sekarang ni dah banyak disebut lebih kepada keusahawanannya. Sebab ingat keusahawanan itu bukan berniaga. Nilai keusahawanan itu bukan berniaga. Berniaga itu satu daripada komponen keusahawanan. Banyak lagi. Kalau mereka ni menjadi jurutera perunding yang agak kreatif, inovatif, akan terus maju ke harapan. Kalau mereka ni menjadi pengurus atau eksekutif, mereka akan menjadi eksekutif yang berjaya, yang very dynamic, yang memang ready to go on. Itu sebenarnya nilai keusahawanan yang kita nak. Sebab jangan silap faham, pasal satu ketika dulu keusahawanan, semua nak ajar orang berniaga. Berniaga tu satu daripada model pembelajaran keusahawanan, nilai keusahawanan. Sebab ada risk taker, ada semua ke dalam tu kan. Jadi jangan silap faham tu. Sebab kalau orang bincang dengan saya pasal keusahawanan, saya tahu boleh, saya cuba explain begitulah. Tapi kita guna model perniagaan sebab everyday orang nampak. Tapi sebenarnya niat kita supaya mereka ni lebih kreatif, lebih inovatif dan ready to go on dan kenal opportunity yang akan ada di luar sana dan keadaan-keadaan tertentu. Itulah sebenarnya saya pergi kepada asrak yang disebut oleh Prof. Hashim tadi. Mengapa program akademik di sini disebutkan begitu dan beri penekanan sebegitu. Jadi saya cuba membawa isu itu ke Kuito pada masa itu sebab saya terlibat dalam perancangan membangun sistem kolej universiti. So diminta saya
hadir di sini supaya melaksanakan pada ketika itulah. Sebenarnya that's agenda yang besar lah kan. Sebab tu akhir sekali baru ni saya diminta memantau pasal pelaksanaan di MTUN ni. Sebab tu saya dijadikan pengurusi lembaga pengarah one of the MTUN untuk 2 term. Baru selesai baru ni. Jadi alhamdulillah saya merancang, saya menyediakan, mengerjakan, itu pengalaman saya, dan juga memantau kemudian. Sekarang untuk next 3 years saya memantau keseluruhan MTUN bersama 5-6 orang lain, 4 orang lain. Jadi MTUN kena bentang pencapaian dan gerak kerja arah tuju mereka kepada kami punya lah. Ini pelantikan baru lah untuk next 3 years, 4 years. Jadi tugas kami ni sekarang ni orang kata tukar-tukar tengok je lah kan. Tak boleh dah nak buat jadi macam Gurkha macam dulu kan. Dulu jadi Gurkha, dah pernah jadi kepala Gurkha, lepas tu sekarang jadi tukar tengok je lah. Jadi itu sebenarnya. Jadi you boleh faham mengapa program kita nakkan begitu ya. Jadi program kita tetap mendukung agenda baru iaitu TVET. Kalau tak kaji tentang TVET, memang itulah sebenarnya, iaitu melahirkan semua manusia yang ready for the market, that kind of thing lah. I think that's mudah saya sebut begitu ya, untuk permulaan. Sebenarnya siapa-siapa nakkan presentation saya yang ada detail ni, nanti minta dengan sekretariat. Ini panjang tu, sebab tu saya tak buka. Kalau buka sekretariat kena bagi saya 1 hari lah. Terima kasih.